sejahtera. Saya Prita dari Pejabat Pengguna dan Pelabur di Suruhanjaya Security Malaysia. Saya ingin mengalu-alukan penyertaan anda semua ke Digital Literacy for Seniors Program. Webinar hari ini bertajuk Strategi Pelaburan bagi memenuhi keperluan persaraan. Bagi pihak SC, saya ingin merakamkan penghargaan kami kepada Higher Seniors atas bantuan mereka dalam mempromosikan program ini. Next please. Untuk sesi bulan ini, kami telah menjemput Tuan Haji Hasri Mohamad untuk berkongsi ilmu tentang strategi pelaburan bagi memenuhi keperluan persaraan. Izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang tentang Tuan Haji Hasri. Tuan Haji Hasri telah melibatkan diri dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia selama 25 tahun dan merupakan pemegang lesen perkhidmatan pasaran modal selama 21 tahun. Beliau merupakan penerima anugerah Top Remiser dan Top Performer di Hong Leong Investment Bank selama 3 tahun berturut-turut. Terkini beliau menerima anugerah bagi kategori Top Remiser, highest number of new Sharia compliant accounts open daripada Bursa Malaysia dan dinobatkan sebagai RHB Investment Bank Nationwide Top 80 Remiser tahun 2020. Tanpa mengelakkan masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada Tuan Haji Hasri. Silakan Tuan Haji Hasri. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Terima kasih kepada Cik Puan Prita kita yang bersama kita pada sesi hari ini dan terima kasih pastinya kepada Suruhanjaya Security Malaysia yang mana menganjurkan program pendidikan kepada masyarakat untuk kita celik ilmu keuangan dan juga ilmu pelaburan. Apatah lagi, kali ini sesi yang saya lihat, nama program yang agak unik, Digital Literacy for Seniors Program. Dia bertajuk Strategi Pelaburan bagi memenuhi keperluan persaraan. Bermaksud, saya percaya anda yang hadir hari ini adalah mereka yang mungkin akan bersara ataupun telah bersara. Jadi apakah strategi yang sesuai untuk kita gunakan untuk memenuhi keperluan apabila kita bersara. Kalau yang belum bersara, ini adalah persiapan yang perlu kita buat. Dan kalau dah bersara, juga kita perlukan persiapan untuk kita lalui tempoh persaraan kita. Anyway, sekali lagi saya ucap terima kasih kepada SC atas undangan pada sesi pada hari ini. Mungkin saya akan berkongsi straight to the point apa perkara yang perlu kita lakukan dan kenapa kita perlu menyusun strategi pelaburan ketika kita bersara ni. Sebab kalau kita lihat hari ini, dan saya sebelum kita mula tadi pun saya lihat banyak perkongsian yang dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia tentang masyarakat ditipu. Masyarakat kita di luar sana ditipu dengan skim-skim yang salah. Ia satu perkara yang sangat kritikal kerana dia melibatkan semua usia. Kalau kita kata mungkin generasi muda yang baru keluar universiti mungkin dia tak tahu beza antara pelaburan betul pelaburan salah. Tapi kalau kita lihat statistik ataupun kita lihat di dada-dada akhbar, sebenarnya kita lihat ramai pesara yang kehilangan wang ringgit apabila terjebak dengan skim peleburan yang ada di luar sana. Sebab itu kita perlu meneruskan perkongsian ilmu ini supaya masyarakat terdedah dengan pelaburan yang betul. Apatah lagi kita nak bersara ni. Bila nak bersara ni, duit yang ada ni duit yang orang kata memang itulah duit yang akan kita gunakan sepanjang kehidupan kita dan tempoh persaraan. Jadi sekiranya kita tidak menguruskan dengan baik, pastinya ia akan memberi satu bebanan dalam perjalanan hidup kita. Kerana kalau kita lihat dari sisi sudut faktor usia kita hari ini mungkin kita bercerita tentang mungkin 55 tahun dan mungkin umur kita akan panjang 80 tahun. Yang mana hari ini mungkin kita bekerja pada umur 25 tahun, kita telah bekerja selama 30 tahun. Yang mana apabila kita bekerja, kita berniaga, kita ada sumber pendapatan. Tapi apabila kita dah mula masuk ke era persaraan di sini, sekiranya umur kita panjang seperti mana yang kita lihat, di sini juga sebenarnya diam tak diam, kita ada lebih kurang 25 tahun yang perlu kita lalui tanpa sumber pendapatan. Sebab itu perancangan ini perlu dibuat awal. Atau kalau kita dah bersara, juga perlu disusun dengan baik. Supaya kita dapat melalui tempoh masa yang ada ni. Tempoh masa yang nampak macam pendek je kan. Orang kata kalau umur kita pendek, mungkin umur 60, umur 65 kan, kita dah tak ada, jadi mungkin 10 tahun. Tapi purata rakyat Malaysia ni kalau kita lihat, majoritinya umurnya panjang, maknanya 75, 80. Jadi sebab itu persediaan ini perlu dibuat. Dan persediaan ini sebenarnya kita boleh buat sebelum kita melalui fasa persaraan
atau kita telah berada di fasa persaraan, kerana kedua-duanya kalau kita lihat hampir sama jumlah masa yang diperlukan. Dan bila kita sebut tentang dunia pelaburan, kita sebut dunia pelaburan, kenapa kita nak melabur? Kenapa kita nak menyusun strategi? Strategi apa? Strategi keuangan dan strategi pelaburan. Kerana sekadar menyimpan, duit yang kita simpan dia tak mampu berkembang. Okay, kalau kita simpan dengan pulangan yang rendah, dan kita di masa hadapan. Kerana apa? Kalau kita lihat apa yang berlaku, data-data yang kita lihat sebagai contoh ini yang terkini. Kalau kita lihat harga barangan di luar sana meningkat luar biasa. Meningkat luar biasa. Jangan kata orang bersara, orang tak bersara pun kita ada masalah kat sini. Bermaksud nilai duit kita semakin lama semakin mengecil. Sebab itu suka atau tidak kita perlu mencari ruang dan peluang untuk menggandakan wang yang ada ini, dan ini dapat digunakan apabila kita bersara. Ataupun ketika kita dah bersara ni, kita masih ada ruang untuk kita gandakan dan kita boleh menikmati lebihan wang tersebut dan melalui kehidupan yang lebih baik ketika kita bersara. Kerana kalau kita lihat juga, data yang dikeluarkan oleh kumpulan wang simpanan pekerja, rata-rata kalau kita lihat statistik ni juga satu statistik yang agak menakutkan, tapi ini kita kena terima. Supaya kita tahu kita berada di mana dan apa yang perlu kita lakukan. Apakah produk yang mungkin sesuai dengan diri kita. Sebab kalau kita lihat di sini, 41% rakyat Malaysia bergantung pada simpanan KWSP mereka sebagai sumber pendapatan utama ketika persaraan. Sebab itu saya katakan tadi, mereka bekerja, mungkin dah belanja, tapi di sinilah datangnya duit KWSP sebagai contoh. Tapi duit ini juga perlu diuruskan dengan baik. Kerana kalau kita lihat juga daripada apa yang dikongsikan oleh KWSP ini, jumlah yang ada ketika bersara ini juga tidak mencukupi untuk melalui proses persaraan. Dia tak cukup. Sekali lagi disebabkan oleh kos sara hidup semakin meningkat dan sebagainya. Cuma kalau kita dah semakin pendek, maksudnya kalau dah 50, adakah kita nak mencari pelaburan yang berisiko tinggi? Atau adakah kita nak mencari produk pelaburan yang berisiko rendah? Sebab rata-rata yang saya lihat juga, bila kita cerita tentang dunia pelaburan, ramai yang akan tertarik dengan pulangan yang tinggi atau return investment yang tinggi yang tidak masuk akal. Dan menyebabkan akhirnya wang yang mereka laburkan itu tidak menjadi wang, tetapi mereka mengalami kerugian yang besar. Kerana apa? Sebab nak catch up. Nak dapatkan semula masa yang telah ditinggalkan sebelum ini. Jadi untuk cover balik masa yang agak pendek yang ada, caranya perlu mencari pulangan yang tinggi. Tetapi tanpa kita memahami produk pelaburan yang ada, yang mana duit yang ada ini adalah duit, orang kata duit memang untuk kita bersara, dan kita salah labur, risikonya juga sangat besar dan menyebabkan kita juga boleh alami kerugian. Sebab itu pentingnya kita kenal diri kita, tahu apa matlamat yang kita nak lakukan dan apa yang kita nak capai. Okey, kerana ramai orang, terutama mereka yang nak terlibat dunia pelaburan ni, isunya tak nak fikir banyak tapi nak hasil lumayan tanpa risiko. Sebab itu mereka terjebak dengan skim peleburan. Kerana realiti dunia pelaburan tidak boleh lari dari sudut risikonya. Dengan kata lain, kenapa saya menekankan risiko di sini? Kerana apabila umur kita semakin meningkat, seharusnya kita mengambil produk yang berisiko rendah. Bukan lagi kita nak terlibat dengan saham-saham atau produk-produk yang berisiko tinggi. Sebab saham pun ada macam-macam jenis saham yang boleh saya akan kongsikan nanti. Dan sebelum itu, insyaAllah kalau saya cuba sampaikan dari segi produk-produk yang ada, contoh-contoh yang ada ialah hanya contoh semata-mata. Kerana tuan-tuanlah seharusnya memahami produk pelaburan yang tuan-tuan laburkan sebelum tuan-tuan membuat keputusan. Okey, saya hanya nak mudahkan kefahaman, mungkin orang kata apa produk yang sesuai. Produk yang sesuai bergantung kepada risiko yang kita nak ambil. Jadi sebab itu kena faham produk tersebut. Apakah produk yang sesuai yang boleh kita gunakan. Tapi sebelum nak cerita pasal produk ni tuan-tuan, saya suka untuk menarik perhatian tentang perkara ini. Iaitu apa perancangan yang perlu kita buat sebelum kita nak cerita tentang produk-produk yang mungkin boleh membantu kita untuk kita bersara dengan tenang. Bersara ni semua akan bersara kan.
Tak kira lah kerja swasta ke, kerja kerajaan ke, semua akan bersara ke. Boleh ada yang dah bersara ke atau belum bersara ke, boleh komen sikit. Di ruang chat yang ada. Mungkin kita tengok dia dah bersara ke, dia belum bersara kan. Tapi apa perancangan dia? Yang pertama, yang boleh saya kongsi adalah menentukan keperluan persaraan. Kita lah yang kena tentukan, kalau kita bersara nanti, kita plan mungkin 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun contoh. Berapa yang perlu kita ada untuk kita gunakan ketika kita bersara? Dan setiap individu berbeza. Kerana untuk kita menentukan keperluan persaraan kewangan kita ketika kita bersara, semuanya hadir sebelum kita bersara. Jadi bila kita dah bersara ataupun belum bersara pun, ini benda pertama yang perlu kita susun dulu. Menentukan berapa banyak yang kita perlukan. Contoh. Kalau sebelum ini kita bekerja, kita dapat pendapatan mungkin RM15,000 contoh. RM20,000 sebulan. Tapi bila kita bersara, kita dah tak ada sumber pendapatan tersebut. Jadi kita perlu tahu berapakah rutin perbelanjaan yang kita lakukan setiap bulan. Di sini kita akan dapat tahu berapakah jumlah yang perlu kita ada ketika kita bersara. Itu yang pertama. Okey. Sebab dia tak boleh tiba-tiba kalau kita berpendapatan rendah, tiba-tiba kita bersara nak jadi pendapatan tinggi. Memang agak sukar lah tuan-tuan ya. Kita kena rasional kat sini. Jadi kalau dia akan ikut balik cara hidup kita sebelum kita bersara. Tapi bila kita masuk bersara, kita tak bolehlah tiru benda yang sama. Tapi sekurang-kurangnya kita ada perancangan apakah keperluan yang boleh kita gunakan ketika kita bersara. That's the first one. Second one, yang kedua adalah pemilihan strategi. Sebab akhirnya bila kita bercerita tentang keperluan keuangan ini, satu, pastinya kita bercerita tentang simpanan yang kita ada. Simpanan yang kita ada. Tapi seperti mana yang saya katakan, simpanan semata-mata dia tidak mampu untuk mengatasi inflasi yang ada. Sebab itu kita perlu mencari peluang dan ruang untuk menggandakan simpanan yang ada. Sebab itu kenapa saya letak nombor 2, strategi yang bersesuaian. Sebab kita perlu laburkan wang yang kita ada. Sama ada kita dapat tadi wang persaraan, wang pencen, kita dapat KWSP dan sebagainya. Kita tak boleh nak terus belanja habis, minggu depan tak ada duit dah, tak boleh. Kita perlu susun perbelanjaan tersebut, perancangannya, dan juga sedikit lebihan yang perlu kita sediakan untuk tujuan pelaburan. Kerana apa? Kerana dari sudut pelaburan ini, ia akan membantu untuk menggandakan wang kita di masa hadapan. Walaupun masa kita tadi di sini, kita masih perlu mencari pulangan. Tapi dia perlu setimpal dengan risiko kita. Risiko kita. Ini penting. Dan kalau ikut statistik atau ikutlah mana-mana ilmu keuangan, apabila umur kita semakin meningkat, kita akan mencari produk yang berisiko rendah. Tak salah untuk ambil risiko yang tinggi, tapi tak seharusnya pada usia yang orang kata dah memang kita nak berehat, nak buat aktiviti-aktiviti yang kita suka, kita perlukan satu produk pelaburan yang sesuai dengan keadaan kita. Ada juga yang bersara dia nak jadi pedagang saham, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma saya nak ambil secara purata, apakah strategi yang sesuai. Sebab itu, strateginya apa? Kenali produk dan risiko terhadap produk yang kita nak laburkan. Dan untuk strategi ini, saya suka kupas tentang formula 2T 2R. Okey, 2T 2R yang mana? Apa strategi dia? Kenal pasti risiko terhadap produk yang kita nak laburkan. Itu dulu. Jangan tanya untung ke, rugi, untung ke, boleh dapat cepat ke, apa produk yang ada, itu kemudian. Pertama, adakah risiko yang kita ambil ini sesuai? Kerana kita dalam proses persaraan atau sedang bersara ni, takkan nak ambil risiko yang tak sesuai dengan diri kita. Kerana produk pelaburan ni banyak. Sebab itu saya akan sentuh produk ni kemudian. Tapi bila bersebut strategi, first kali tanya diri apa risiko kita. Apa tahap toleransi risiko yang kita ambil terhadap produk pelaburan yang kita nak laburkan. Dan baru kita tanya, berbaloikah? Kalau saya ambil risiko ni, ganjarannya berbaloi tak dengan risiko yang aku ambil? Dan of course, tempoh masa. Sebab tu saya kata kita bukan melabur hari ini dengan harapan besok kita dapat ganjaran. Tidak. Dia perlukan masa. Walaupun mungkin masa kita tidak sepanjang ketika kita muda,
Tapi kepada mereka yang muda, advantage kenapa you mulakan pelaburan you lebih awal. Kerana formula untuk jadi kaya atau formula untuk menggandakan wang mudah saja. Apa dia? Kita hanya perlukan modal atau wang lebihan yang ingin kita laburkan. Kita laburkan terhadap produk yang kita faham, mencari pulangan yang konsisten dan baik dan tempoh masa. Ini formula yang agak mudah. Bermaksud apa? Masa ni lagi lama kita boleh melabur, dari sudut orang panggil compounding effectnya, hasilnya sangat-sangat lumayan di masa hadapan. Tapi jika masa kita semakin singkat, caranya memang untuk meningkatkan ROI yang ada. Tetapi saya ulang, risikonya agak tinggi. Berbanding apabila kita muda, kita mungkin berani untuk mengambil risiko terhadap produk-produk pelaburan yang ada. Tapi bila faktor usia, kita dah masuk 55, 60 sebagainya, saya percaya kita tak sanggup untuk mengambil risiko yang besar dalam produk-produk pelaburan yang ada. Jadi sebab itu apa strategi ini, saya suka untuk tekankan semula tentang risiko, tentang ganjaran yang kita boleh peroleh setimpal tidak dengan risikonya, tempoh masa yang kita nak capai terhadap produk pelaburan yang kita nak laburkan, dan kenali produk pelaburan yang kita nak pilih. Ini strategi dia. Okey. Sebab setiap individu berbeza. Kita yang menentukan. Sebab tu yang pertama tadi, kita tentukan keperluan kita. Kita tentukan strategi yang boleh kita gunakan. Kita. Baru datang nombor 3. Penilaian status kewangan semasa. Bermaksud kalau kita berada dalam usia persaraan ini, kita berada di mana? Macam mana, berapa simpanan yang kita ada? Okey. Apa kekuatan yang kita ada yang boleh kita uruskan keuangan ini? Hutang kita macam mana? Kerana adakah dengan kita bersara kita perlu lunaskan semua hutang-hutang yang ada? Ini semua perkara yang perlu kita lihat. Dan apa peluang yang kita boleh ambil untuk gandakan wang kita? Sebab itu SWOT analysis perlu dibuat kerana kita yang tahu kita berada di mana. Dan bila kita tahu kita berada di mana, barulah kita membuat tindakan, dan akhirnya bila kita melabur atau kita buat penyusunan pelaburan kita maupun keuangan kita, kita perlu melihat prestasinya bagaimana. Dia bukan sekadar labur tinggal, tak buat apa-apa, tak boleh. Masih dalam keadaan orang muda ke, orang bersara ke, apabila sebut tentang proses keuangan dan pelaburan ni, kita tak boleh tinggal dari sudut bagaimana nak melihat perkembangan keuangan dan pelaburan yang kita lakukan. Sekiranya dia tidak berkembang dengan baik, apa yang perlu dibuat? Adakah kita, atau kita mungkin terlibat dengan produk berisiko tinggi, apa yang perlu kita buat? Dan mulakan dengan jumlah yang kecil untuk kita fahami dahulu produk pelaburan yang ada. Okey, itu asas dia. Asas apa yang perlu kita, strategi yang perlu kita, perancangan yang keuangan yang perlu kita buat. Dan barulah, apakah tips yang boleh saya kongsikan juga, sama. Asingkan pendapatan tadi kan. Kalau kita nak bersara tu, kalau boleh, dah ada tabung persaraan. Lepas tu sama, semua ni nak dapatkan strategi tadi, inilah perkara yang perlu kita lakukan. Inilah benda yang kita kena buat persediaan. Barulah kita boleh menguruskan keuangan kita maupun pelaburan kita dengan baik. Dan barulah kita akan datangkan apakah produk-produk yang boleh kita terlibat. Kerana bukan semua wang persaraan kita untuk kita laburkan. Bukan semua produk pelaburan kita yang wang persaraan kita ada untuk kita gunakan, tidak. Sebab itu perlu diatur semua perkara ini, barulah kita tahu lebihan yang ada. Lebihan yang ada kita gunakan untuk kita laburkan. Okey, dan apakah produk-produk pelaburan yang boleh kita terlibat? Okey. Apakah produk-produk yang boleh kita terlibat? Ini antara produk-produk yang ada di pasaran. Contoh, ini produk-produk pelaburan yang ada. Ada macam-macam. Kita ada saham, kita ada unit amanah, kita ada hartanah, kita ada emas, kita ada pasaran global, kita ada produk bond atau sukuk, kita ada dana dagangan bursa atau ETF, kita ada produk komoditi, kita ada produk kontrak hadapan dan juga kita ada produk aset digital. Jadi yang mana yang sesuai untuk diri kita? Adakah semua produk tersebut kita nak labur? Mana mungkin kita nak faham semua produk yang ada.
Nak cerita bab saham sahaja kita ada hampir 1,000 syarikat yang tersenarai di pasaran saham di Bursa Malaysia. Nak cerita pasal hartanah, adakah ia sesuai untuk kita apabila bersara untuk membeli hartanah yang baru? Kerana apabila faktor usia, agak sukar untuk kita mendapat pinjaman bank dan sebagainya. Adakah kita nak menambah hutang yang ada? Dan adakah langkah yang bijak juga untuk kita membeli hartanah dalam bentuk tunai? Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita faham sebelum kita membuat keputusan dalam pelaburan kita. Cuma dari sudut pelaburan yang mungkin saya boleh kongsikan, apakah produk-produk yang kita boleh terlibat apabila kita bersara mencari produk-produk yang kurang risikonya. Bukan tak ada risiko, masih ada risiko kerugian yang boleh kita hadapi, tetapi ia tidaklah se-volatile terhadap produk-produk yang lain yang ada kat luar sana. Kerana kalau kita melihat dari sudut hierarki pulangan dan risiko yang ada, ada macam-macam produk, seperti mana saya kongsikan tadi, ada macam-macam produk yang ada, dan adakah kita nak pergi ke produk yang berisiko tinggi walaupun pulangannya tinggi? Ya. Tapi saya percaya dengan faktor usia, agak sukar untuk kita mencari produk-produk yang berisiko tinggi. Tapi kita masih ada pilihan untuk mencari pulangan yang baik dan risiko yang setimpal yang boleh kita ambil apabila kita membuat pelaburan. Okey, dan apakah produk-produk yang ada dalam negara kita yang boleh kita terlibat, dan produk-produk ini tuan-tuan semuanya dikawal selia oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Jadi sebelum nak terlibat dengan produk-produk ni, yang pertama pastikan syarikat atau tempat tuan-tuan nak berurusan adalah syarikat atau pihak yang memang diberi kelulusan daripada pihak autoriti, iaitu Suruhanjaya Security Malaysia. Itu kunci yang pertama. Kalau tak yakin, ragu-ragu, tak jelas, mencurigakan, pulangan tinggi sangat, tak ada risiko kerugian, macam betul, macam tak betul, macam betul, macam tak betul, senang je. Jangan buat keputusan terburu-buru, hubungi pihak autoriti iaitu Suruhanjaya Security. Hubungi mereka. Penat kita dah simpan duit, penat kita dah ada simpanan kita untuk bersara. Jangan kita sewenang memberi wang kita kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey. Jadi antara produk yang boleh saya kongsikan, dan produk-produk ini tuan-tuan boleh perolehi di khususnya di pasaran saham yang mana saya pecahkan. Dalam pasaran saham pula orang kata, "Hai, saham ni bukan semua berisiko ke?" Ya, tuan-tuan, disebut saham adalah satu produk yang berisiko. Tapi apa saya nak cuba sampaikan hari ini, dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, okey, nak sebut saham pun ada macam-macam jenis saham yang boleh kita terlibat. Ada saham yang dipanggil blue chip, ada saham yang dipanggil growth stock, ada saham yang dipanggil small and mid cap stock, ada yang saham yang dipanggil penny stock. Jadi bila sebut saham saja, dalam pasaran saham itu sendiri terdapat pelbagai jenis saham yang ditawarkan. Jadi kita perlu kenal pasti yang mana sesuai untuk kita. Jadi bagi saya, kalau apakah produk yang perlu terlibat, secara generalnya carilah saham-saham yang boleh memberi pulangan dalam bentuk dividen. Kerana dalam pengenasan saham ni kita ada saham blue chip, growth share, cyclical share, income share, defensive stock, speculative, macam-macam. Tapi bila kita dah tahu risiko kita nak mencari produk risiko yang rendah, we can go dalam bentuk dividen. Bermaksud kita membuat pelaburan secara pasif. Bukan membuat urusan niaga beli jual. Itu pedagang yang mungkin yang muda, yang agresif, dia boleh buat ke arah itu. Tapi kita yang mungkin kesibukan masa kita dengan aktiviti harian kita, kita membuat pemilihan saham-saham yang boleh memberi pulangan dalam bentuk dividen yang baik. Kerana asasnya apabila syarikat memberi dividen kepada para pelabur, bermaksud syarikat tersebut adalah syarikat yang baik. Tapi di sini perlu kemahiran memilih saham-saham yang berpotensi yang memberi dividen yang baik. So apa cara strategi yang boleh kita gunakan untuk saham dividen ini? Kita perlu melihat past track record saham-saham yang kita nak miliki. Walaupun apa data yang telah berlaku
takkan sama dengan apa yang akan berlaku. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat membuat kajian terhadap produk pelaburan saham yang memberi dividen ini. Kita bukan lihat 3 bulan, namun tidak. Kita akan melihat sekurang-kurangnya 5 tahun. Perjalanan syarikat yang ingin kita laburkan ini yang memang adakah ia konsisten memberi dividen kepada para pelaburnya. Okey, yang mana sebenarnya kalau kita lihat baru-baru ini dia ada di akhbar, akhbar ada menyenaraikan syarikat-syarikat yang memberi dividen. Tapi saya ulang, dividen yang diberikanlah data yang telah berlaku. Sebab itu perlukan kajian yang terperinci untuk menilai prestasi sebelum ini dan apa yang dijangka berlaku di masa hadapan. Supaya tidak tersalah pilih saham-saham yang kita nak pilih. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, antara produk yang juga kita boleh terlibat dalam dunia pelaburan, terutama di Bursa Malaysia, kita ada produk dikenal sebagai produk REITs. Real Estate Investment Trust. Seperti mana saya katakan tadi, kita mungkin apabila faktor usia kita nak membuat pinjaman bank untuk membeli rumah baru agak sukar untuk tujuan pelaburan. Kan? Tapi ada satu produk yang ditawarkan oleh Bursa Malaysia iaitu produk REITs ini yang mana kita boleh terlibat dalam satu dana amanah yang mana REITs ini adalah perniagaan yang menguruskan aset hartanah komersial yang ada. Contoh yang kita lihatlah bangunan KLCC itu sendiri sebagai contoh yang mana kita boleh memulakan pelaburan dengan jumlah yang kecil dan kelebihan REITs ini juga adalah 90% daripada keuntungan yang diperolehi diberikan semula, dipulangkan semula dalam bentuk dividen kepada para pelabur. Dan sekali lagi, REITs juga adalah dividen, maknanya kita melihat di sudut dividen yang diberikan oleh syarikat. Okey, terdapat beberapa REITs yang ada di bursa yang boleh kita buat kajian untuk kita terlibat dan biasanya produk REITs ini juga dia bergerak agak mendatar walaupun kita juga boleh meraih pulangan dalam bentuk capital gain dan kita juga boleh mengalami kerugian dalam bentuk capital loss. Tetapi kalau kita pilih atau fahami produk REITs ini, syarikat-syarikat yang kita pilih ini yang prestasi keuangannya baik yang memberikan dividen kepada para pelabur, ini juga antara produk yang boleh kita perhatikan. Okey. Saya terus ke produk bursa yang lain seterusnya, kita dana dagangan bursa atau ETF. Right, Exchange Traded Fund. Ini satu produk keuangan yang unik sebenarnya, satu produk yang inovatif yang dibuat oleh bursa untuk apa? Untuk para pelabur ada pilihan. Apa maksud ETF ni? Dan apa beza? Saya suka nak ambil hubungkan ETF dan unit amanah. Unit amanah diuruskan oleh pengurus-pengurus dana yang mana syarikat-syarikat mereka atau pengurus dana yang mendapat tauliah daripada Suruhanjaya Security Malaysia. Yang mana unit amanah adalah pool of fund. Duit yang dikumpulkan dan diuruskan oleh pengurus dana yang berlesen. Banyaklah unit amanah kat luar tu tak ada sebut kan, banyak macam-macam unit amanah yang mana kita letak duit dan mereka yang aturkan dan mereka akan membuat portfolio diversification. Maksudnya dana yang dikumpulkan mereka akan buat beli saham, beli bond, beli produk ETF. Mereka akan buat keputusan pelaburan yang mana mereka akan melantik pengurus dana. Bagi produk ETF, kita membuat keputusan sendiri terhadap produk yang ditawarkan. Tapi apakah maksud produk ni? Produk ETF ini dia meliputi dalam satu bakul ada macam-macam produk. Okey, contoh, kalau kita nak beli Apple, kita beli Apple. Kalau kita nak beli pisang, kita beli pisang. Tapi ETF ini dengan bahasa mudah untuk saya sampaikan, dia sama seperti unit amanah tadi, tapi unit amanah kita bagi duit, diuruskan oleh pengurus dana dan mereka akan laburkan mengikut produk-produk pelaburan yang mereka aturkan. ETF adalah satu bakul. Dalam bakul ni tadi bukan duit, tapi ada pisang, ada apple, ada pineapple, ada produk, pelbagai produk yang ada dalam dana tersebut. Bermaksud, contoh kalau saya nak beli saham A, saya kena beli saham A. Tapi dalam bakul ETF ini, contoh ETF A, dia ada saham A, B, C, D, E, F.
Tanpa perlu saya nak miliki A, B, C, D, E, F, saya hanya perlu beli produk ETF ini yang merangkumi produk-produk lain yang ada. Atau syarikat-syarikat lain yang telah dipilih oleh pengurus dana. Beza tadi unit amanah, diurut duit, kita bagi duit tu mereka yang akan pilih. Dan mereka akan beli jual mengikut kepakaran mereka. ETF ini tak seperti unit amanah, tetapi lebih kepada pelbagai produk yang disediakan dalam satu bakul. Alright. Dan of course kita juga ada ETBS dan sukuk. Alright, iaitu satu produk kita panggil security pendapatan tetap, yang mana kita juga boleh perolehi dalam bentuk dividen yang telah mereka tetapkan. Kerana untuk kita miliki ETBS sukuk ini, minimum unit yang boleh kita laburkan juga serendah 10 unit. Kalau untuk ETBS sukuk dekat bursa, 10 unit kita dah boleh terlibat. Maksudnya kalau harganya RM100 kali dengan 10 unit, RM1,000 kita dah boleh terlibat dalam produk ETBS. Bukan EBTS, terbalik tu, minta maaf ETBS, salah tu. Mata dah tak perasan ETBS, Exchange Traded Bond and Sukuk. Ini juga satu produk yang boleh kita terlibat dan ianya memang tujuan untuk dikongsi oleh pelabur-pelabur kecil untuk terlibat. Kerana sebelum ini produk sukuk atau ETBS ini untuk pelabur-pelabur yang institusi. Tapi hari ini, bukan hari ini, dah lama dia, produk ini juga boleh kita terlibat dan ada beberapa produk ETBS sukuk yang ada di bursa yang boleh kita lihat dari segi pulangan yang mereka berikan. Alright. So ini antara 4 yang mana ETBS sukuk atau dana dagangan bursa, saham yang berbentuk dividen, begitu juga REITs. 4 produk ini ada dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Unit amanah juga dikawansili oleh pihak autoriti iaitu Suruhanjaya Eksekutif Malaysia, yang mana ada banyak syarikat-syarikat yang berlesen yang menawarkan produk-produk pelaburan unit amanah yang boleh kita lihat. Tapi akhirnya semua produk ini kita perlu fahami bukan sekadar dari segi produk, perlu memahami track record syarikat atau track record produk yang memberikan pulangan sebelum ini, barulah kita membuat penilaian risiko adakah ia setimpal dengan pelaburan yang ingin kita lakukan dan apakah jangkaan yang boleh kita perolehi di masa hadapan. So ini perkara-perkara asas yang saya percaya dengan masa yang agak terhad dapat saya kongsikan supaya kita dapat menguruskan keuangan kita dengan baik apabila kita bersara. Ataupun kita dah bersara, kita perlu merancang wang yang kita ada supaya dia dapat berganda dan dalam masa yang sama kita dapat lalui proses persaraan dengan selesa. Okey. So mungkin itu antara perkara yang boleh saya kongsikan pada hari ini. Mungkin kita akan buka kepada Q&A kepada anda yang mungkin ingin bertanya tentang apa yang saya kongsikan hari ini, dan jangan lupa ada kuis yang disediakan oleh pihak AC. Pastikan anda rebut peluang untuk mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pihak Suruhanjaya Eksekutif Malaysia. Alright, so saya serahkan mungkin sekali kepada Cik Puan Prita kita. Silakan. Okay. Terima kasih Tuan Haji Asri untuk perkongsian anda yang amat menarik. So sekarang kita akan beralih kepada sesi Q&A. So actually Tuan Asri, kita hanya mempunyai satu soalan. So iaitu berapakah simpanan di KWSP adalah cukup untuk bersara? Okey. Bagus soalan tu. Berapakah duit simpanan KWSP cukup untuk bersara? Kalau kita lihat rata-rata hari ini, kalau kita data yang kita ada dikeluarkan oleh KWSP, rata-rata Malaysia tak cukup dengan persaraan yang ada. Jadi berapa yang cukup? Ini memang soalan favourite lah. Dia sama. Apakah produk yang sesuai untuk saya? Berapakah jumlah cukup? Tuan-tuan, yang boleh menjawab soalan tersebut adalah diri tuan-tuan sendiri. Diri tuan-tuan sendiri. Sebab itu tadi kenapa strategi yang saya kongsikan sebelum ini, saya kata apa? Menentukan keperluan keuangan persaraan. Bermaksud kita tahu sebab setiap individu kita berbeza. Ukur baju di badan sendiri. Jadi untuk kita buat keputusan, berapakah jumlah persaraan yang cukup? Orang kata 1 juta cukup. Frankly tak cukup tuan-tuan. Dah boleh sebut 1 juta, macam mana nak 1 juta? 1 juta tak cukup. Sebab itu perancangan ini perlu dibuat. Kerana kita yang tahu apakah bila kita bersara nanti, apakah perbelanjaan yang kita kena buat.
tanpa sumber pendapatan. Sebab itu perancangan kewangan kita pada sebelum kita bersara ni sangat-sangat penting. Supaya bila kita bersara tu, mungkin hutang-hutang dah dapat kita selesaikan, jadi kita akan bersara dengan tenang. Sebab itu berapa keperluan ini adalah balik tanya pada diri kita. Strategi yang pertama iaitu menentukan keperluan kewangan persaraan kita. Berapa bulanan yang perlu kita gunakan? Berapa perbelanjaan yang kita kena belanja setiap bulan tanpa pendapatan? Jadi inilah yang perlu kita rangka. Dan andai kata kita letak umur kita 20 tahun, 25 tahun yang ada, dan kita akan kira. Kalau orang kata umur 25 tahun, kita mungkin survive lagi 25 tahun, then berapa kita belanja setiap bulan? Let's say, right? 3,000. Ada formula dia sebenarnya, ada cara pengira, cuma saya tak nak complicated kan perkongsian pada hari ini. Keep it simple dulu. Okay, sebab ada cara dia. Sebenarnya ada cara pengiran dengan belanja sekarang, dengan pendapatan sekarang, nanti nak belanja semua ada. Dan boleh keluar berapakah jumlah yang kita perlukan. Tapi cara mudah, kurang-kurangnya kita nak tahu perancangan kita, 25 tahun umur kita nanti, 25 tahun yang kita akan lalui persaraan, berapa bulanan, expenses bulanan yang kita kena belanja. Dan inilah akan dapat, contoh saya perlukan RM5,000 setiap bulan untuk bersara dengan selesa. Boleh berjalan, boleh travel, boleh makan, enjoy life. Contoh. So, kalau RM5,000, RM5,000 senangnya kali dengan 12 kali dengan 25. So, berapakah jumlah yang perlu kita ada bila kita nak bersara? Contohlah. Contohlah. Sebab itulah persediaan ni perlu dibuat. Contoh kalau saya kira berapa ni? 5,000 kali dengan 12 setahun kali dengan 25. Tak 1.5 juta. Okey. 1.5 juta. Ini yang kita kena susunlah. Kewangan kita. Sebab tu bila kita dapat juga duit lump sum daripada KWSP, duit dapat tu berapa? 100,000, 200,000 sama. Berapa yang kita nak agihkan untuk perbelanjaan? Berapa yang untuk kita agihkan untuk pelaburan? Berapa untuk kita agihkan untuk kecemasan? Maklumlah faktor usia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita bersara ataupun belum bersara, pastikan ada perlindungan. Kena ada perlindungan. Sebab tu dari pilar kewangan itu sendiri, kita mencipta kekayaan dengan bekerja, dengan berniaga, right? Dengan dua kaedah yang mudah ni, cek pendapatan, urus pendapatan dengan baik, kawal perbelanjaan dan buat simpanan. Nombor 3, pastikan ada perlindungan diri. Nombor 4, barulah kita melabur dalam produk yang kita faham risikonya dan produknya. Dan barulah kenapa kita melabur, sebab untuk kita gandakan untuk persaraan, untuk kita hibahkan kepada generasi yang akan datang. Jadi ini peraturan yang perlu kita buat. Okay, peraturan yang perlu kita buat. Jadi ini yang kita kena susun lah. Alright, ini yang kita susun. Jadi berbalik kepada tuan-tuan lah yang boleh susun perkara ini. Banyak kan, tiba-tiba tengok, wah 1.5 million, betul ke? Betul lah. Banyak. Tuan Haji, actually kita ada few questions yang baru masuk. So soalan yang kedua ialah, berapakah yang modal yang diperlukan untuk melibatkan diri dalam saham? Alright. Untuk terlibat dunia pelaburan saham, sebab saya ulang ada macam-macam jenis saham dan ada pelbagai syarikat yang tersenarai. Currently kita ada 900 lebih lah syarikat tersenarai di Bursa Malaysia, whereby 79% adalah syarikat patuh syariah. Kepada mereka yang beragama Islam, no worry, sebab you ada 79% syarikat yang patuh syariah yang ada di bursa. Jadi, berapakah modal ni? Wang lebihan. Apa maksud wang lebihan? Wang yang kita sanggup rugi. Wang yang kalau kita rugi, kita tidur malam dengan lena. Tapi kalau kita tengok saham turun naik, kita pun tak lena, kita pun susah hati, itu bukan wang lebihan. Okey? Dan jangan, dan saya kata tadi saham pun ada macam-macam jenis saham. Semua produk yang tuan-tuan beli atau membuat transaksi dibeli jual saham, jual produk yang ada tadi, ETBS, REITs, saham yang ada di pasaran saham di Bursa Malaysia, semuanya minimanya berapa? Mudah aja. Minima 100 unit. Kecuali bond. ETBS 10 unit. Jadi kalau harga saham tu RM1, bermodalkan 100 unit, kita boleh bermula dengan RM100.
Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma kena ambil tahu pula berapakah kos transaksi yang dikenakan oleh pihak bank. Kerana bila kita buat transaksi beli dan jual, ada 3 kos yang dikenakan, iaitu kos brokerage, kos stamp duty dan juga clearing fee. So, refer to your bank atau bank pelaburan yang ada dan berapakah kos transaksi beli dan jual yang dikenakan oleh mereka. Dan kita boleh mulakan whatever duit yang kita ada, yang penting adalah duit lebihan. Alright, duit lebihan. Dia bukannya mesti 1,000, 2,000, tak ada. Dia terpulang kepada duit lebihan kita ada. Dan please guys, kalau you nak terlibat dalam produk-produk pelaburan ini, nasihat saya mulakan dengan modal yang kecil. Sebab mungkin you tak faham selok-belok dunia pelaburan tersebut. You tak faham risiko yang you akan hadapi. Jadi mula dengan jumlah yang kecil. Dia macam pelik Haji ni. Saya nak kaya cepat. Saya nak buat duit cepat. Saya minta maaf. Tak ada proses cepat untuk jadi kaya, melainkan proses kita mula awal dan kita dapat lalui pengalaman masa tersebut yang mana kita membuat compounding tentang pulangan yang kita perolehi, wang kita akan berganda. Tapi kalau nak menabur hari ini dengan harapan besok kita untung, itu semua skim cepat kaya, jadi tolong hati-hati dengan produk pelaburan tersebut. Okey, itu soalan yang saya nampak yang ditanya oleh MHE09. Dan Puspa tanya pasal charges untuk 4 jenis bursa, sama je. Semua produk yang ada tadi yang saya katakan, semuanya cost brokerage yang dikenakan oleh bank, stamp duty dan clearing fee yang dikenakan. Itu standard lah, sama je. IPO boleh explain tu Haji. Okey, IPO okey. IPO boleh. IPO ni saya memang tak nak sentuh sangat kerana IPO ni kalau kita tak faham membaca dokumen rasmi yang dihantar oleh syarikat, iaitu prospektus. Yang mana prospektus ini, dokumen rasmi ini mengandungi semua maklumat tentang syarikat, yang mana Suruhanjaya Sekuti Malaysia lah autoriti yang akan meluluskan prospektus tersebut dan syarikat yang ingin masuk dalam pasaran saham. Saya tak tekan produk tu kenapa? Walaupun IPO, kalau kita tengok performance IPO memang luar biasa, tapi saya bimbang you all tengok ROI untung tanpa faham baca prospektus, nanti ada masalah lain pula. Okey, jadi masalah lain. Sebab tu saya tak masukkan IPO dalam persaraan punya ni. Kenapa? Saya takut kalau you tak mahir dari sudut membaca dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh syarikat, iaitu prospektus. Okey, walaupun kalau lihat mungkin di carta saya sekarang, pulangan untuk IPO, syarikat baru yang menyenaraikan syarikatnya di bursa saham, di bursa Malaysia, hasilnya memang lumayan. Tetapi untuk kita perolehi hasil lumayan, kena faham selok-belok produknya, perniagaannya, ada banyak cerita lain. Jadi saya bimbang mungkin orang kata saya dah bersara, saya tak sempat nak tengok, saya tak sempat nak baca, saya tak faham, saya tak belajar benda ni. Sebab tu saya tak masukkan IPO dalam topik kita pada kali ini, kerana bagi saya IPO masih ada risiko yang boleh berlakunya naik dan turun. Bukan semua IPO garanti dia akan naik. Sebab itu saya tak masukkan. Tapi ada soalan, itulah jawapan yang boleh saya berikan. Dan mungkin soalan Salina, dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, bagaimana pelaburan risk ETF dapat menjamin dividen? Sebab itu kena faham, tuan-tuan. Senang je, pelaburan there's no such thing menjamin. Tak ada perkataan jamin, tuan-tuan, tak ada. Kalau nak jamin untung, jamin tak rugi, jangan melabur. Senang je. Senang. Bunyi macam gurau haji, saya tanya betul ni. Tak ada. Sebab pelaburan tidak boleh lari daripada faktor risiko kerugian. Dengan adanya ilmu, dengan perkongsian-perkongsian saya percaya yang dibawakan oleh Suruhanjaya Sekuti Malaysia untuk memberi perendahan kepada masyarakat, kitalah yang harus bertanggungjawab memahami selok-belok dunia pelaburan tersebut dan potensi yang ada. Kerana akhirnya tuan-tuan, bila kita terlibat dalam produk pelaburan ini, kita mengkaji maklumat yang dah berlaku. Kita tahu besok nak jadi apa, minggu depan nak jadi apa, tahun depan nak jadi apa. Kita tak tahu. Tapi sekurang-kurangnya dengan maklumat yang kita ada, maklumat yang telah kita kaji, kita dah tahu risiko yang kita ambil. This is what we call calculated risk. Risiko yang telah kita ambil kira, dan potensinya boleh menjadi pulangan yang baik, dan potensi juga boleh tidak memberi pulangan yang baik. Sebab tak ada siapa tahu. Sebab itu kajian itu perlu dibuat. Sekurang-kurangnya kita tahu risikonya. Sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini, kita masih mampu untuk mengawal
wang kita, mengawal pelaburan kita. Kita tak boleh kawal ekonomi, tak boleh kawal inflasi, tak boleh kawal. Tapi kita kawal pelaburan kita. Kita kawal duit kita. Kita kawal apa yang kita boleh kawal. Kalau nak cerita semua tak boleh kawal. Kawal apa yang kita boleh kawal dan sekurang-kurangnya kita tahu macam mana nak kawal apa yang ada, dan apabila kita dapat kawal apa yang ada, insya-Allah dia akan berkembang di masa hadapan. Alright? Adakah Bursa Malaysia menghadkan sebarang umur untuk menjadi pelabur? 18 tahun ke atas telah boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham. Apakah jenis pelaburan yang paling sesuai kepada mereka yang sudah bersara? Seperti mana saya kongsikan tadi lah, produk-produk yang kita ada unit amanah kat luar sana, macam-macam unit amanah, beratus unit amanah yang ada, kaji. Sebab itu kunci dia kaji dulu, sebab kaji belum menjamin masa depan, tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang kita laburkan. Okey? Apakah percentage dividen KWSP dalam jangka panjang? Wah, ini kena tanya CEO KWSP. Mr. Selvaraja. Kena tanya dividen tu, kena tanya KWSP lah. Saya tak tahu. Saya bukan CEO KWSP. Gurau-gurau Gurau-gurau jangan serius sangat. Tengah-tengah hari ni kan. Itu kita tunggulah. Sebab akhirnya KWSP juga menguruskan dana yang besar, dan untuk makluman EPF ni antara pengurus dana yang paling besar dekat Malaysia. Okey. Dan mereka lah yang terlibat dalam pasaran saham juga, mereka lah orang kata jerung yang ada dalam pasaran saham. Jadi semuanya bergantung kepada performance pengurus dana mereka untuk memberi pulangan kepada kita yang sebagai penyimpan pencarum di kumpulan wang simpanan pekerja. Alright. Ada tak kelas saham khas untuk golongan pencen? Mungkin kita boleh bincang, saya tak ada masalah sebenarnya. Tak ada isu pun bagi saya. Program yang dianjurkan oleh sini sebenarnya saya lihat hampir setiap minggu ada program. Boleh ikuti program-program yang mereka anjurkan. Dan saya sendiri pun banyak berkongsi di social media tentang pelaburan. Cuma kita lah, kalau susah sangat nak hafal semua perkara tu, ingat tiga ni pun cukup. Iaitu apa juga pelaburan, tempoh masa kita nak laburkan, toleransi risiko kita dan situasi kita. Jangan desperate, jangan ada masalah baru nak melabur. Jangan. Melabur, perlukan wang lebihan Kalau desperate, nak cari duit cepat, jangan. Jangan terlibat dalam dunia pelaburan. Akhirnya you akan mengalami kerugian. Sebab tak boleh lari. Risk and reward. Itulah dunia pelaburan. Okey. Ada formula ke atau cara yang berstruktur untuk kaji risiko pelaburan? Ada. Sebab tu saya kata tadi, kalau kita nak kaji contoh saham, kalau IPO, kita kaji prospektus, dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh syarikat. Nak melabur dalam syarikat di bursa, kena faham apa yang dilaporkan dalam laporan keuangannya. Kena lihat potensi perniagaannya, pengurusannya. Ada banyak angle yang perlu kita lihat dan ada SOP-nya sebenarnya. Yang mana kalau mungkin saya sepintas lalu, kalau you all boleh catat, untuk seorang pelabur dan apa juga produk pelaburan, yang pertama, kita kena ada mindset yang betul. Ada clear objektif, ada clear matlamat nak capai, right mindset. Sebab saham pelaburan bukan skin cepat kaya, dia pelaburan adalah untuk kita gandakan wang kita di masa hadapan untuk kita bunuh inflasi. Okey, so kita clear. Nombor dua, kena faham pasar yang kita nak masuk. Pasar unit amanah macam mana? Pasaran saham macam mana? Pasaran saham Malaysia macam mana? Pasaran global macam mana? Kena faham. Pasaran retail asset macam mana? Kena faham pasar yang kita nak masuk. Dan faham pasar, kita kena faham produk yang kita nak laburkan. Sebab tu datang right mode, right meaning. Kena faham kenapa nak labur saham A sebagai contoh. Kenapa tak B? Kenapa tak C? Why you choose A? Mesti ada sebab. Sebab tu juga dah kenal perniagaan kekuatan dia, siapa yang menguruskan perniagaan tersebut. Sebab kita menumpang perniagaan orang. Perlu kenal pasti siapa yang menguruskan perniagaan kita. Kenal pasti pula harga yang kita beli ni adakah di bawah nilai, adakah terlebih nilai. Ini terma-terma teknikal yang perlu kita faham sebelum kita buat keputusan. Alright? Adakah masa sekarang ekonomi tak bagus, ekonomi bagus, semalam ke, besok ke? Bila masa sesuai untuk kita melabur? Dan akhirnya macam mana nak uruskan pelaburan kita, mengawal wang kita bila kita terlibat dalam produk-produk pelaburan yang ada. Datang right money management. Dan kaedah apa yang kita gunakan untuk kita buat keputusan dalam dunia pelaburan. Kerana kalau sudut pelaburan saham, kita ada kaedah dipanggil fundamental analysis, kita ada sudut technical analysis, kita ada sentiment analysis yang perlu kita faham sebelum kita menggunakan kaedah yang sesuai, strategi yang sesuai untuk kita masuk pasaran. Dan kita perlukan guidance
daripada orang yang memang dalam industri tersebut, dan yang paling penting orang tersebut mempunyai kepakaran, pengalaman dan juga lisens. Orang yang mempunyai lesen yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Ini guideline yang boleh saya kongsikan secara bonus untuk you all semua. You all semua. Ada banyak soalan lagi. Berapa lama kita nak hold saham yang kita dah beli? Macam mana dapatkan info tentang counter-counter? Tuan-tuan, kita nak beli hari ini, nak jual kejap lagi. Nak beli hari ini, nak jual besok. Nak beli hari ini, nak jual minggu depan. Nak beli hari ini, nak jual tahun depan. Nak beli hari ini, jual 5 tahun akan datang. Terpulang kepada diri kita sendiri. Terpulang. Yang penting, kenapa kita melabur saham ni? Apa yang kita nak? Berapa lama kita target untuk kita capai? Dan apa risiko dia? Dan kita buat keputusan. Sebab akhirnya, semuanya di hujung jari yang mana kita boleh dapatkan maklumat-maklumat ini. Layari laman web 1, Bursa Malaysia. Laman web Bursa Marketplace. Right? bursamarketplace.com, bursamalaysia.com dan juga Suruhanjaya Security Malaysia juga. 3 laman web ni sekurang-kurang kita akan tahu apa produk yang mereka tawarkan, bagaimana mereka strukturkan produk-produk ini dan juga jenis-jenis produk. Semuanya, maklumat-maklumat syarikat, semuanya ada di portal yang saya nyatakan tadi. Alright, so thank you again kepada Suruhanjaya Security Malaysia, Investmart yang sudi mengundang saya pada hari ini. Moga sesi hari ini saya sebanyak memberi manfaat kepada anda. Belum habis. Tunggu ada kuis, ada hadiah. Saya serahkan semula kepada Cik Puan Prita kita. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Asri untuk menjawab soalan daripada peserta kita. Sebelum kita akhiri webinar ini, sekali lagi saya bagi pihak SC dan Investmart ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Asri kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu dengan kami. Terima kasih juga kepada semua peserta untuk hadir pada hari ini. Ingat, jika anda ingin menonton webinar ini lagi, kami akan muat naik webinar ini di saluran YouTube Investmart dalam masa terdekat. Anda juga boleh menonton rakaman sesi-sesi webinar kami sebelum ini di saluran YouTube Investmart. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua peserta agar berwaspada dengan peluang pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Ingat, jangan sesekali mendepositkan wang anda dalam akaun milik individu untuk tujuan pelaburan. Jangan lupa untuk mengikuti platform Investmart untuk maklumat terkini mengenai inisiatif kami. Dengan ini, kita sudahlah sampai ke akhir webinar pada hari ini. Terima kasih dan jumpa lagi di webinar Investmart yang akan diadakan pada 14 Disember 2021 bertajuk Dana Unit Amanah Bercirikan Wakaf, Pelaburan dan Manfaat Sosial. Terima kasih.